قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan akhirat pun pisah mereka itu sama-sama naik, keduanya, kedua dunia dan akhirat. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, orang-orang yang pertengahan, dia kata, bekerja mereka itu di atas dunia ini sama naik, yakni dunia pun pisah mereka itu dan akhirat pun pisah mereka itu. Jadi golongan yang pertama kita dengar dah bulan lepas, iaitu yang kira duk cari dunia semata-mata. Ini golongan pertengahan, golongan sederhana. Dunia pun cari, akhirat pun cari. Yang boleh kurang-kurang kita duduk martabak ni boleh tahan lah. Dunia cari, akhirat pun cari. Rumah besar tapi pergi kat orang tengok, dunia tu. Kereta besar, orang bang semayang jemaah. Nah, tokel besar, bini tutup aurat. Ya tu. Nah, tokel besar hilang banyak dunia, bini tutup aurat, tu akhirat. Jadi sama naik golongan sederhana ni. Pisah boleh ke dunia, pisah nak boleh ke akhirat. Pisah ni maknanya tebeng lah. Tebeng lah. Tebeng nak buat, nak cari dunia. Nak akhirat pun buat juga. Sama naik keduanya. Akhirat dengan dunia sama naik. Maknanya sama naik ni sama carilah. Tidaklah akhirat saja atau tidaklah dunia saja. Kerana mereka itu berfikir kalu-kalu lekeh dan perih dan payah di atas dunia pun tak tahan duduk juga. Dia kata. Mana kalu lekeh sangat hidup tak tahan juga. Nak pergi bandar, tak ada berkereta, tak ada bermotosikal, padang tunggu bas lah. Tak, rohak juga anak-anak berderu. Sehingga makan tak makan, tak boleh juga sampai makan tak makan. Tak makan puasa lain, tak makan tak piti. Tak boleh gitu. Tu yang cari dunia. Makan tak makan. Macam kita ni makan tak berhenti. Tak, pas makan. Tak, ni makan attack dok attack. Kerana susah. Bukan kerana taat tak mau makan. Kerana susah. Nak makan tak boleh makan, susah. Orang yang nak makan tapi dia tak mau makan, tak apa. Kerana dia tahan nak puasa tu, tak kira orang susah. Orang susah ni nak makan tapi tak boleh nak makan. Pasal apa? Tak ada makanan. Orang susah. Nak makan, ada piti nak beli. Tu susah. Tapi yang paling susah, piti ada, nak makan, tak boleh makan. Tu lagi susah tu. Macam orang kaya-kaya, dia nak makan, nak ikan goreng pun doktor dah boleh makan ikan goreng, dah boleh makan nasi, dah boleh makan mani, dah boleh makan tu, dah boleh makan ni. Piti ratus ribu lampeng. Tu lagi susah. Dan tapung pakaian jadi hina. Mana kalau dok cari dunia ni sampai tak ada makaian pun bertapung-tapung, dok seronok juga. Siapa jadi hina. Masyarakat ni dah orang susah kok dak pernah layan tu. Dia gitu. Dah senang ni orang layan sikit. Dia gitu. Sungguh tengok waris-waris lah. Layanan kita dengan waris-waris kita, anak beranak kita, hak kaya dengan hak susah. Kalau hak sesak mari di rumah, dengan hak hartawan, jutawan mari di rumah kita. Soho gitu. Dah anak dara kita, hak duduk Kuala Lumpur 15 tahun duduk mereka. Ada syarikat kapal, mari jalan kali mohon dara. Tiang baru ni. Kereta Porsche putih depan rumah. Pok dara sama luah dengan cawang rumah hidung kembang. Seronoknya berasa.
ajak naik rumah dengan potika igat itik dah pun bok kerja itik. Nak pergi makan itik seronok. Orang kampung nak tanya lagi tak jawab dah. Anak saudara. Tak ada orang lupa. Orang lupa tak tanya lagi. Maknanya seru. Ada tak buah tu dalam hati peluk? Ada. Jadi nak buang tu. Nak. Orang senang ni. Jutawan kapal. Nak. Kalau dia kata tidur semalaman, tidur 3 malam. Nak suruh 3 malam. Nak. Malam ni petang ni itik sekati etok, tik air pelok semoleh. Tengah nak telur tu semoleh. Pasal apa? Anak saudara orang senang. Neh. Cuma mari hak susah. Nah, hak susah mari on dekat. Tak, tokak tak ada pakai sandal di pokok pisang. Bawa saudara. Hak duduk di hulu tanggung. Pakai sandal di pokok pisang gitu. Getah-getah noh keting. Nah, dak cadak ajak tanah rumah, bukan kata nak sembelih ayam joy tik cakap situ. Mari ada. Gitu kan? Nah, dak ada nak malang. Dah, jauh naik rumah, takut bahan dia getah. Nah, mana gitu. Tengok orang buat makan kenduri kan? Nah, kalau kau susah mari tuan rumah relax duduk atas kursi. Relax, tuan rumah kan tunggu itu warga, tuan rumah hak jatang ni tuan rumah, dia tunggu itu warga. Takut orang tembak. No. Hidup situ. Kalau hak sesak mari hak set basikal, hak pedal rayak, hak sekali gote cabu magak, tak layan ni. Nah, Ilok ni tu pergi makan. Berak mari masjid tu. 420. Harga kat sejuta suti. Bangun tuan rumah ni. Bangun pergi jumpa kat kereta. Nampak? Bangun tolong pergi buka itu kereta ni. Sila makan. Datuk pun terbit. Datuk tu bukan mari sini rumah lain. Busuk gorong ke? Lepas gitu semua. Nah, pasal dia target nak balik lagi. Nak balik lagi takkan 5 riyal dah masjid. Ada 100. Kalau kelas orang dekat ni balik tisu yang lipat. Jadi hina kan tak boleh kau. Dan malu juga. Malu lah juga kalau tak ada harta benda. Lepas tu Nabi tak mahu siapa darjat apa kedana tak mahu. Nampak? Dia doa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah belanja keluarga Muhammad ni mencukupi. Mana makam ini nak cukup. Nabi doa. Cukup bukan kaya tak habis makan. Mencukupi. Cukupi tu tak habis makan dah kira mencukupi. Kalau tak cukup susah kena minta dengan orang pun semua rohok malu. Nak. Maka baiklah dipisahkan juga harta dunia untuk melepaskan daripada kehinaan dan perih itu. Kena cari juga harta dunia supaya melepaskan kehinaan. Orang tak hina. Kalau numpang rumah orang ni hina dah orang. Tak, nyewa bayar sewa attack, bayar attack ni kata dah orang. Kalau di rumah sendiri orang dah kata dah. Nak lepas daripada kehinaan dan perih dan payah. Tak boleh jadi susah. Akan tetapi walaupun cari dunia nak suruh senang, nak suruh makan cukup, nak suruh ada kenderaan, nak suruh tidur selesa anak bini, mereka tidak sangat lupa dan golek daripada kerja perkara-perkara yang wajib. Tak lah benda wajib. Golek ni orang juru lah ni. Tak apalah lah, tak dapat martabat wali pun. Tak martabat khawah pun. Tak orang awam sudahlah. Yang Tuhan mengaku sebagai hamba dia dah lah. Jangan bila bangkit di akhirat nanti Tuhan tak mau tengok muka kita. Siapa kita tak kenal rumah dia, tak kenal seruang dia, tak pernah sujud kepada dia, tak kenal sejadah. Jangan siapa tangga tu cari makan punya pasal. Cari makan tu siapa tak mari kat orang ngajar, kat orang jemaah, kat orang buat kebaikan, tak mari cari makan. Ini bukan cari akhirat tau. Pergi mari tengah jalan tau. Berang cara gila. Cari makan je. Macam mana nak makan? Boleh katakan gaji dia maknanya 40,000 sebulan. Dah boleh sekali suap sebeledi berah? Tak boleh. 3 mulut letak pinggang mau lari. Dah orang telefon mari. Kau sibuk. Tak boleh. Mu kaya lah. Gaji mu 15,000 sebulan. Boleh sekali kecing 3 payang terbit air kecing. 2-3 titik ambuh. Banyak air kecing
JKK. Tu nak dengar. Dah. Mana sama dengan orang lain tau. Api-api banyak. Jadi kita kena ingat lah. Bukan salah kaya miskin, tak ada salah. Kaya jalan kaki dua. Apa kedana jalan kaki dua kau. Orang kaya tidur 8 jam ambuh kan. Orang sosok apa kedana 8 jam kau habis-habis lama. Dia tak tidur lama, tak ada orang kaya. Boleh kerana dia kaya sangat, sekali tidur 3 bulan baru bangun. Geliat aja 2 minggu. Tak ada. Sama dengan orang sosok, sama. Tak tinggal perkara yang wajib molek. Cari lah dunia. Jadilah mu arkitek, jadi engineer, jadi doktor, jadi menteri, jadi wakil rakyat, jadi senator, jadi esko, jadi muti besar, jadi jadi jutawan, jadi korporat lah lagi. Jangan tinggal perkara wajib. Jangan tinggal perkara wajib. Dia banyak kewajipan benda yang berkait dengan akhirat. Dan tidak lajak usahanya kepada yang haram-haram. Jangan siapa buat hak haram. Wajib kena jaga, haram pun kena jaga. Taat perintah sudah lah. Taat perintah, selamat kita. Perintah apa? Perintah agama. Perintah ni dia ada 2. Tuntutan agama dia ada 2. Dia panggil yang pertamanya talabul fi'li, yang kedua talabul tarki. Perintah suruh buat, yang kedua perintah suruh tinggal. Selamat. Tak ada orang lain. Sebanyak-banyak halal haram, wajib haram, 2 tu. Perintah hak agama suruh, perintah hak agama suruh tinggal, iaitu larangan. Semayang agama suruh apa? Suruh buat. Zina agama suruh kau, suruh mana? Suruh tinggal. Selamat. Tapi masalahnya dunia saja. Hari ni kampung kita raya kan. Pilihan raya besar ini. Nak masuk ke surau kita ni, ubah dera dia dalam 500 dera. Dekat-dekat dengan muka ni, ujung keri. Menteri besar mari hari ni, coh tanah. Tengah panas tu, menteri besar pukul 11 pembawah dah. Tunggu lagi ni, rakyat ni congak-angok ke tengah panas. Daripada luar jalan, sampai surau tu kiri kanan jalan. Tunggu ni, tunggu cabutan jaket bertuah. Nak umum, takut boleh hamper tengah panas. Cara bodoh. Tengah panas, pukul 2 tengah hari, tunggu. Dukung anak dukung mak, macam-macam masing. Takut tubik nombor jaket dia ni. Dia umum ni boleh seku. Ni boleh macam-macam. Ni boleh gula, ni boleh kipas angin, ni boleh caret bateri. Tunggu waktu. Tengah panas. Berok pasir sekoh harang ada. Pembawa habis. Panas. Pasal dia reti. Berok pasir tembak masuk dalam lubang panas. Kambing dia duduk, pembawa kat teduh leka. Bodoh pada berok. Betul tak? Tengah panas dia tunggu. Tunggu pukul 8.30 lagi. Pukul 3 laki tak tengok lagi muka bini. Tak alik lagi. Nak sambut. Surau mana dia kena mana? Sekoh harang tak lagi. Orang kata bodoh tak tu. Surau mana dia kena mana? Ada atak, ada kipas, ada kapek. Tak lagi. Minta maaf. Lalu saja ke depan surau. Dia kata puas hati tu. Mana puas hati? Nasi minyak. Bodoh si minyak. Yang pergi makan dalam tu. Berok surau kita. Tamu-tamu tadi. Dah juruh ke dah. Mari berok ke surau. Kalau tahu bohong lah surau. Yang letup habis. Dah sungguh jadi bodoh sangat. Dengan dukung anak habis kapung lagi. Habis kapung lagi. Dukung anak dukung elek macam-macam peseng. Hak turun piping, hak papoh, hak pakai topang tiok, hak pakai tokak, hak wheelchair, hak hari habis. Daripada pukul 8 pagi apa pukul 3 petang baru selesai. Muka macam udang dia bakar. Hak tak boleh skepeng balik, hak balik boleh biskut 3 buku suka sangat. Orang duduk mengajar surau, orang semayang jemaah, tak layan mana kan. Ni berat ni. Ni Melayu bangang. Tak berat apa. Rumah Allah tak pergi. Tak tepat gitu, tunggu juga macam orang bodoh. Lepas kambing temu lagi habis panas.
Yang haram jangan capai hak haram. Hak haram kan nak gak makan sama dulu je. Nah, tapi oleh kerana imam ada, kita minta kekal imam. Minta kekal imam. Pak hak haram sedap tu duk bahan-bahan fikih, projek lobby gitu ni tu. Mu barang 1.8 juta, aku 3 juta, aku 400,000. Menanggak bahan fikih. Nah, kalau kita nak gak tetapi dah beriman, percaya dengan azab kubur, percaya dengan azab akhirat, tak berani ya. Nah, nikmat siapa kau tak ambuh? Nah, nikmat ni, dunia ni nikmat, siapa tak ambuh? Orang alim no. Tutup guru tu, ingat tak ambuh, joget-joget tapi malu kau nak urik, tak pergi. Dia gitu. Tutup imam tau, lalu-lalu kau buang musim keringi nak naik tapi Datuk Imam, betul tak dia? Malu kau orang tak? Dia ada buah tu. Ni tak ada benda dah, tak ada takwa, tak ada iman, tak ada benda. Dan tiap-tiap amal yang dikerja itu dengan dan laku belaka. Jadi ingat, kita ni cari dunia, tak dapat tidak lah cari dunia. Hak menoreh-menoreh, hak ceru, hak bendang-bendang, hak gaus semi, hak miku, hak candak-candak. Lah lagi, jangan lupa akhirat. Siapa masa semayang, kita semayang. Siapa masa dengar, kita dengar. Siapa masa zakat, kita berzakat. Siapa masa sembelih lembu. Siapa masa orang alim minta tolong, tak nak tegakkan kembali ajaran Islam di Malaysia ni, kita pakat tolong. Jangan lupa tu. Kerana mereka itu tidak sangat tinggal datang ke tempat belajar agama. Ni dia balik ke belajar kau. Pasal apa ni berjuruh ni? Walaupun cari dunia, walaupun cari boleh beli tanah, boleh buat rumah, dengan ada kereta besar, dengan ada kelang, dengan ada kerja, dengan ada anak bini, molek belaka pakaian pun comel belaka dah. Tapi dia kata dok tinggal sangat datang kat orang belajar agama, ada juga mari, boleh tahan kira. Dia tak ada dah medan terakhir, kubur terakhir umat Islam akhir zaman ni surau masjid lah. Pak orang dengar tu lah. Rumah kita pun dah janang habis tau. Jadi pak joget belaka dah tu. Mari masjid surau lah. Penting ni belajar agama ni. Orang alim ni dia tak dang nak pergi rumah nak khabar hukum, tak dang. Pakat mari setepat. Orang buat kuliah pakat pergi dengar. Orang buat kuliah pakat pergi dengar. Hatta kalau kata kena tiket 100 riyal pun bayarlah orang nak ngajar tajwid. Nak belajar tajwid, nak kenal, nak boleh sebut Quran, boleh 100 riyal. Bayar 100 sampai cakap banyak. Agama lah tu. Jangan main-main. Jangan tinggal pak belajar agama. Ilmu miskin, ilmu kaya pun, ketua pengarah ke pegawai ke menteri wajib belajar belaka. Agung ke raja ke wajib belajar agama ni. Mereka kita pandai dah. Baru sunat kita belajar, tambah lagi pengetahuan. Jangan lupa tempat belajar agama. Mari semua. Ada orang mari dah sampai masjid, tengok ada orang ngajar lah ni, pun balik. Kalau tak ada orang ngajar, dia lepak lagi sembang sampai kisah. Tapi oleh kerana mana tu ada orang jepuk, orang ceramah lagi. Ni pawai agak set ni. Nampak tak mau dengar, kalau orang kampung tak mau dengar. Dia kata tahu dah. Tahu dah. Buah tahu dah. Pandai dah. Ada seorang orang tua tu, kita kata buat apa? Tak pergi tak mari lah. Surah kat orang ngajar mari lah. Dia kata hak orang ngajar tu 5-6 malam surah ustaz tu. Hak tu guru panggil ustaz lain tu, ilmu dia tu dalam dada saya belaka. Dah kita nak kata gua ni. Dah kita nak kata gua ni. Kelas tu celup tepung je bola kuali panas. Ilmu orang panggil main ngajar dalam dada dia tu. Hebat tu. Dah tak pahuan ni kau. Duduk atas akah gitu. Duduk atas akah gitu. Cari tuduh-tuduh motor jalan. Jika tidak menunggu sekalipun, berjelak-jelak juga dengan surahan ni syarah kan? Guru-guru. Kalau jenis tak mengaji pondok pun, kalau tak duduk menadah pagi petang untuk guru pun, mari juga dengar-dengar kuliah maghrib. Boleh tahan dah. Boleh tahan kira dah. Bukan kata molek, no. Boleh tahan kira dah.
Biarlah tak bawa kitab pun, biarlah tak tulis benda-benda pun, mari hadir. Biar dah masuk dalam duduk dua lah. Nah, biarlah duduk dua pun nusuk dalam gok keladi, biarlah. Takut orang tengok nama pelik, biarlah. Asal dengar gok. Dia gitu. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi' fatahli. Jadilah orang yang mengajar orang. Kalau tak boleh orang yang belajar agama. Tak boleh juga orang mari dengar saja je. Mustami', bukan sami' orang dengar, orang yang nak dengar. Dia ada juga mari ni sami' orang dengar. Tapi tak wakat tu, nak mari dengar tu. Nah, mustami' orang yang memang nak dengar benda yang beri manfaat. Jangan jadi golongan yang kepak. Katanya Abu Darda, ngajar orang tak, pelajar pun tidak, dengar saja pun tak juga, punah jahanam. Fatahlik ni punah jahanam. Bab dua ni, dunia ni dua perkara berkongsi kebajikan, hak lain tu kacau ada belaka. Nampak? Al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair wa sairun nas hamajun la khaira fiha. Orang yang alim dan orang yang pergi dengar orang alim ngajar, dua golongan ni atas muka bumi berkongsi kebajikan. Hak lain pada ni tak ada guna sekeping. La hamajun hamajun la kharafiha ni maknanya tak ada guna sekeping. Tak ada guna nak ambil. Nah, kita dah lah dak ngajar dah, belajar tak boleh. Dengar saja boleh. Sombongnya. Nah, sombong benar. Tapi hak ni walaupun cari makan, cari piti, kerja pagi petang siang malam, mari juga kat orang ngajar, mari juga. Kurang-kurang. Sebab bila kita dengar, kita berasa takut. Kita boleh dengar, kita boleh beki. Kadang-kadang kita dengar dah dulu tak faham, mari dengar lagi, oh hak itu tak faham, nampak dah. Lepas tu kena dengar sama banyak-banyak. Nak? Kau ramah, kau bagus, kau ramah guru, kau bagus. Nak? Jangan seorang guru. Seorang guru kalau kita ngaji, kalau betul belaka, alhamdulillah, betul belaka. Dah kalau ada salah, nak betul tu. Nak? Tapi rugi tak kalau betul belaka pun, ilmu tu tak luas. Nah, bila dengar orang lain pula, jadi luas. Hak ni dulu speed itu dah. Hak ni luas lagi. Begitu. Di ngaji ni kau lama kau mudah. Orang ngaji tutung, kau lama kau mudah. Kau lama kau mudah. Kau lama kau senang. Masih tak dengar itu hak. Baru dengar hak sikit. Lama dah dengar jadi mudah. Mudah kan ni tak payah semayang terus. Tak mudah dulu masih tak belajar. Bila Tok Imam naik 5 rakaat nak buat guna ni. Dah tak ngaji, Tok Imam bahang 5 rakaat. Makmum tuan ni duduk 5 rakaat. Aku nak buat gani Tengok orang sebelah aku orang sebelah ni kata tengok orang sebelah kau. Dak mana si nak tunggu. Nah, ada orang naik dah, ada turun balik, ada sujud sawi. Hak sujud sawi Tok Imam saja, orang lain tak sujud sawi. Macam-macam peseng belakang, macam orang pasal minggu. Tapi bila ngaji mudah Tok Imam berak naik, tak naik belakang dah. Pasal belakang ni masjid putih. Tok Imam naik 5 rakaat. Nampak dekat 200 orang naik. 5 rakaat dek. Nah. Lepas tu hak dak naik tu orang kata tak sah lagi sembahyang. Hak dak naik. La ilaha illallah, apa bodoh gitu. Hak naik tu batas sembahyang mereka untuk imam ataupun makmum yang tak sedar 5 rakaat dia ingat ke pak dia ikut ke imam naik pak. Tak batal lah makmum. Hak tahu dah imam 5 ikut juga. Ada pernah berlaku satu tempat Tok Imam naik 5 rakaat, seorang je ikut belakang. Hak lain tak ikut belakang. Seorang je ikut naik. Jadi bila habis sembahyang tu Tok Imam pun sujud sahwi lah, baru salam. Kemudian dia kata kepada makmum hak seorang hak ikut ni, pakai serban, pakai jubah, janggut ada sekat pusat ni. Ni cerita tu. Nampak? Sebelum tu dia kabur tak mau dah, saya dakwah habis dah. Dia pergi di Kanada, saya pergi di Kemboja, saya pergi apa kan datang pergi belaka dah. Orang tanya dia cerita. Dia kuat dakwah. Tok Imam bahang 5 rakaat, dia bahang 5 tak. Tak apalah, dia kata dia orang tak mengaji, salah lah. Kita belaka ni hak ramai-ramai ni salah dia kata. Mana boleh? Kita ni Nabi kata suruh ikut Tok Imam kan. Jadi kita dah ikut tunggu dalam tayak awal, dalam tayak akhir dia kata salah. Kan Tok Imam ni Nabi kata suruh ikut. Jadi lepas tu dia ikut 5 rakaat. Walaupun salah. Kita kata walaupun salah pun ikut juga. Kena ikut, wajib ikut. Hebat. Patut memberikan ada. Ni kata. Nampak ibadat ilmu tak ada. No ilmu. Nampak? Qalilul fikhi khairum min katsiril ibad. Sedikit faham agama lebih baik daripada banyak ibadat. Nah. Kepahaman tak?
Jika tidak menunggu sekalipun, berjelak-jelak juga dengar surahan guru-guru. Surahan itu maknanya sarah-sarahan, dan menanya-nanya mana-mana yang mereka berselumbar dan tak terang. Hak mana hak berasa selumbar, tak berasa selumbar, berasa tak lepas, berasa nyacok ke apa, hukum-hukum yang tak berapa jelas, lagi tanya orang. Cari makan, cari harta, tapi kalau bab agama kita tanya orang, benda tak faham. Zaman Nabi tak ada ni, buat kuliah gini ada, turun ayat Nabi jelas hukum, tak turun tak jelas hukum, Nabi buat tazkirah, peringatan gini. Ada berlaku benda tak betul depan mata, Nabi cerita lalu. Nampak? Zaman kita ni senang, ada kitab fiqh, ada kitab hadis, kitab tafsir, suku-suku. Ini boleh pilih pula nak ustaz mana. Tapi ilmu yang kita nak belajar jangan kira minat. Nak minat ni boleh biar alim dulu baru minat. Kelas PhD dah baru pilih nak buat tesis dia. Tak apa. Ni kelas sekolah rendah nak pilih dah. Cikgu saya nak ilmu alam ni dengan kisah lain saya malah. Mana boleh ilmu tak boleh pilih, kena ambil semua tu. Jadi kita kelas bawah ni, kelas bukan orang alim lagi ni, belajar mesti belajar dulu. Jangan pilih-pilih. Kali kira ada jenis berani pilih. Dia tak pandai benda lagi. Dia kata malam ni bab dia ni, malam ni bab semayang. Kalau hari bab semayang, dah beri mana aku beri tasawuf. Ni berat kot nyakit. Beri tasawuf. Mana boleh pilih-pilih kita barang wajib. Kena ambil semua dulu perkara hak mesti. Dah pandai dah baru pilih. Nak mendalami ilmu tafsir pula lain. Ni orang alik betul tak kenal. Mi kata lawan alik. Koh kata Amzah. Lepas tu nak belajar ni, nak belajar Taranum lagu. Nak belajar qiraat Ibnu Katsir, kepala otak Ibnu Katsir. Mana betul sebut tak reti. Mana boleh? Dah kalau tok guru ajar kok, tok guru bodoh. Kena belajar hak bawah ada dulu. Ni kita ni nak mayak bawah ni, nak kenal halal haram ni. Pasal banyak tu di luar kita tu barang haram saja tu. Barang haram tengok tu. Kalau siapa makan haram awak dia. Semayang kamu 4 tahun dia satu makanan haram masuk dalam perut, lagi tak jadi tahid, tak tubik, tak berak, tak mutah, tak terima semayang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, la yaqbalullahu salata ahadikum fi jawfihi haram. Allah tidak akan menerima satu semayang kamu. Tak usah dua, pun tak terima. Selama ada dalam perutnya makanan haram. Dah kalau tak tahu haram, anggap lah. Dia haram hak jenis zati ni mudah sikit. Dia haram hak maknawi tu kena ngaji. Hak zati ni macam babi tak akan ambil. Bewa tak akan dah orang Melayu. Ada sini tak imam makan bewa? Tak ada. Kita ajak dia marah. Tak bila nak ajak pergi makan sekali ni, tak bila. Mari belakang, tak bila 3 orang saya boleh gaji ni nak ajak makan sekali, nak akaun dia. Marilah, saya sedap sangat ni buat kat ni bewok singgang. Faham? Tok Bila katakan, hei, cakap apa gitu haram. Innama harama alaikumul maitata waddam, macam-macam baca ayat haram. Nampak? Wa hurima alaikumul khaba'is, diharamkan ke atas kamu segala yang keji-keji. Tok Bila waktu biar ayat selalu takkan ini makan tak. Waktu orang kena dah temu bahan finance 12%, 5.8%, buat pinjaman 7%, dah haram. Tak sama makan ketara. Betul tak? Sama je. Ke benda tu riba haram ke haram gitu. Haram tak? Makan bewok, makan kotor, makan bakar, tak ada ayat bakit jadi jatuh jadi bersih. Makan riba, buat riba, bakit jadi atu. Bakit macam kena rasuk iblis, jangan main. Tapi orang bahang untuk imam bahang, untuk Bila bahang, ustaz bahang kau buat kau kerja kotor itu. Makan babi, makan mewok, makan tiku, Tuhan tak istihar perang. Tapi riba, fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Betul tak? Allah istihar perang. Di dalam tak sedar dia.
Kita tak ambil nak tahu riba tu haram ambil. Kita nak tahu macam mana riba. Kalau riba haram, tanya Mak Rafiq lah. Mak Rafiq, riba haram ke harus? Haram lah riba. Bukti. Nah, dan lagu mana riba tu yang dikatakan riba? Lagu mana? Pinjaman lagu mana? Tu dah ingat tegang. Tu nak belajar supaya kita tak terlibat. Nah, jual beli. Nah, kalau benda ada khilaf boleh tahan kira. Bila ada khilaf, akad jual beli berlaku khilaf, boleh tahan kira, kita tak akad. Nah, ada mazhab kata sah dah, redha meredai, unjuk mengunjuk, tak payah akad. Mazhab Syafi'i kata kena akad, tak apalah, boleh tahan ada khilaf. Dah, ni nak barang terang haram. Tu nak belajar. Nah, kata pandadah benda. Bila ayah mati nak buat benda, tak mesti nak buat benda. Nah, orang suruh tambak dagu, tambak tekok, pajelai ayah. Orang suruh benda berat, bahan batu giling, pak belalok mati banyak. Nah, kena pandai, kena belajar, kena buat lagu mana. Nak hadap lagu mana mayat, najis mayat nak buat mana, minyak nak lama mana. Baru mati ni lama minyak, siapa suruh? Mana boleh lama minyak? Mayat baru mati ni kipu minyak siku-siku ni. Ulama tak suruh, ulama suruh buat gerak. Kalau lambat pergi mandi, buat gerak dulu anggota dia. Faham? Bukan suruh berminyak, buat gerak. Mati pukul 11 malam, nak semayang, nak mandi esok pas subuh. Nah, jangan lock gitu, 2 jam 2 jam uruk tangan buat gitu. Bukan suruh lama minyak, je lama minyak. Siapa suruh? Dia tidak orang suruh, mengikut perkorang. Hujur dia kata lama minyak. Kalau dia kata lama minyak tak, kau tanya ke dia. Lama minyak ni, kalau kita nak buat ia keras tak boleh. Baru sunat letak minyak. Ni bahan minyak selalu. Kan ni tak ngaji tu. Tak ada ngaji betul. Dengar ni, kau lama kau dengar, kau lama kau reti, kau lama kau banyak. Dia gitu. Nabi kata kemiang ni masih mayat ada taumah, masih mandi, masih kapang. Nampak? Jambiru mautakum salasa, ndaklah kamu kemiangkan kain kapang yang untuk buku mayat-mayat kamu 3 kali, sunat 3 kali puasa kemiang. Nah, tu tujuan dia. Masih mayat ada taumah, kita tak beratik malam 7 waktu bik ni kemiang, molek-molek ada bu depan tok seh. Tok seh pula pasal lubang hidung luah dah. Nampak merah muka tok seh, bang dia sak kemiang telung dalam rumah. Betul kata betul lah. Pasal apa? Pasal ikut orang. Kemiang ni nak khabar kelebihan kita dengar, jadi reti. Kemiang ni zaman dulu ni pun orang maharak di Mekah, Madinah dia guna kemiang. Tu hiasak dia berbau harum. Faham tak? Berbau harum. Tujuan dia bila pada mayat atau rumah, tak, kita menyalakan kemiang. Bila mandi urusan nak buang najis jenazah ke betul apa semua, mesti turun air jenazah bawah rumah. Nah, mengalir ke luar, hak busuk-busuk. Jadi bila orang lalu, ni cela dia orang, bau busuk mayat. Budak-budak lalu nak tolong orang tengah mandi mayat tahu rumah, air turun ke bawah, air tahid dia air kecil. Budak-budak ni lalu, busuk kata, busuk mayat ayah lah. Jadi gumpak ke mayat. Nabi ni wahyu daripada Allah, perintah perasak. Bila nyala kemiang, maka asap kemiang yang wangi menutup cemor-cemor bau mayat. Apa itu? Tu elak dia, tujuan dia. Jadi serbok bau dalam hal ni tak mau asap kemiang, guna benda-benda yang wangi. Dia gitu. Kita tak tujuan lah, ratik tujuan lah, 3 malam. Tu imam lagi, sorry pergi sebeh tak imam. Ni nak perasak kemiang ni. Kata kau miang tepung, kepuk. Pakalong lah rumah. Tak apa benda. Nah, banyak ada lah. Tu kerana jahil. Jahil tak ngaji tu. Nah, nampak barang bodoh. Letak mayat pula, berebut tali mayat pula. Nah, kita nak alik kepala lah. Kata abang hak sulung. Nah, kakak dia mohon ngandung pesan dah nak alik perut. Tidak badi lagi mayat. Kakak ngandung. Tali mayat nyanyi. Kawan tu apa kedanga dah, tali bahan kau. Kawan tu dah tak ada belaka dah, piti tinggal, buku bank tinggal, kereta tinggal, cok tinggal. Tak bawa belaka.
Tali yang ikat mayat bahang juga. Pasal apa yang ambil tali mayat? Siapa suruh? Kitab mana? Mazhab mana? Ulama mana kata sunat ambil semula tali mayat? Kalau dalam kitab mereka kata boleh ambil semula tali mayat kalau tali itu pinjam hak orang. Tak ada Allah nak ikat pinjam tali timbul surga. Dah, buat ikat mayat. Bila waktu turun wajib kena ambil semula. Waktu ada. Ni tali hak kapang dah. Cuma pelonggar je dah. Ulama kata pelonggar. Nak ambil sampai licin. Ilmu tu ambil dari mana? Ilmu tu diambil, dia tengok orang lain buat. Dia nak pergi kebun dia pergi sekali. Orang pun ambil tali banyak. Oh, ambil tali. Cik aku mati lagi, dia pun ingat ambil tali. Bukan cerita ni di tiang baru ni, dah belum. Faham? Ambil tali, dia tiru orang pula. Dia buat pula, orang lain tiru pula. Oh, ambil tali. Lama-lama jadi syariat. Nampak? Dia ambil tali. Ambil dia harta banyak. Mujur orang hak tiru mula-mula tu di bahan tali. Kalau di bahan kain kapang, tak banyak orang banyak. Tak lecing bang. Ni kata orang Melayu, mengaji tak boleh makan tau. Nah, banyak benda tak kena. Banyak benda tak kena kalau kita tak ada ilmu. Tak rugi kita mari ni. Hak mana hak selumbar, hak mana hak tak terang, maka tanya-tanyalah. Zaman Nabi kau puang mari tanya Nabi. Hak berasa tak kena. Seorang perempuan ditanya Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, nampak? Hal alal mar'ati al-ghuslu idza talam. Hal alal mar'ati al-ghuslu idza talama. Adakah atas perempuan itu wajib mandi apabila dia bermimpi? Mari tanya Nabi. Padahal kita tak teramuk nak tanya tak. Orang puang mari tanya. Oleh kerana nak ke agama, orang dulu-dulu. Nah, mari tanya, kita tak tanya. Setan kata mu tanya kau mang, kau kata muda anda. Musa tanya. Muak senyap dah, muak macam ke terror. Buat macam ke mu bisa dah. Nak biar dong. Nampak? Dia mari tanya. Benda-benda remeh-temeh nampak tapi dah terbuku, dah selumbar, pergi tanya. Maka adalah orang-orang yang peseng ini. Peseng mana? Peseng dunia cari. Akhirat tidak lupa. Tidak sangat sesat di akhirat kelak. Jika tidak sangat tinggi sekalipun, tak apa dah. Walaupun martabat rendah dalam syurga, tapi tak nyesal mana akhirat. Akhirat ni yaumun nadamah. Nama hari kiamat ni lebih pada 100 nama. Dia orang yang bisa namanya nama banyak lah. Di antara nama yang terkenal yaumul akhirah, yaumul qiyamah. Dan namanya hari kiamat juga yaumun nadamah, hari menyesal. Orang yang semayang tak tidur malam, qiyamul lail sampai cerah, siang hari puasa tiap-tiap hari, menyesal juga. Menyesal mana? Kalau tahu banyak lagi nak buat. Tapi menyesal itu bukan menyesal buat dosa, menyesal buat sikit. Nampak? Ni golongan orang yang cari harta benda, orang yang cari dunia, walaupun boleh banyak, rumah besar, kapung luas, walaupun kereta banyak, umpamanya kenaan molek-molek, tak lupa akhirat. Orang ni boleh tahan kira dah. Tak menyesal mana dah. Pasal apa? Bila masuk syurga, martabat rendah sekalipun, tak apalah syurga. Pada martabat tinggi dan neraka nak buat dia. Nah, ini ada ngaji martabat tinggi kata. Kita kata dah wajib semayang, dah wajib, itu wajib niat. Dah tu orang semayang surah masjid dah nyanyi dah lelah aja. Itu wajib tu, dia martabat rendah. Dia main martabat pula. Macam ke hak kedah keling, martabat tebal, martabat lipi. Hak tebal telur nauti dalam. Martabat tinggi tu. Dia main kita dah awak, saya martabat tinggi. Martabat tinggi dah wajib rakaat sujud. Memang martabat dia tinggi dalam neraka. Dalam neraka. Dia gitu. Jika tidak sangat tinggi pun tak apa. Biarlah masuk syurga pun martabat rendah tak apa dah. Sebab Nabi khabar dah, orang yang paling kopeng sekali masuk syurga 72 orang bini boleh. 72 bini. Wa fi riwayatin sab'in 70. Biarlah ambil sikit 70 orang isteri boleh. Suka tak? Tengok 70 bini. Kalau kita lah tahu lah 72 bini. Macam mana suka.
Mula pak aku terjauh tamu. Mu baca hatinya aku main gitu belum libatnya mu. Dah 72. Nak main barang-barang tak jam. Nah. Ni Nabi cerita ni bukan kita ngaruk. Hak paling cak ayang sekali masuk surga 70 bini. 70 orang. Tengok ah. Suka kita bini seorang suka dah. Bergelakang suka dah. Baru bini seorang. Nah, ikut bini nak suruh ngakak-ngakak. Suruh jadi kuda. Nah, tu 72 dah. Tak apa lah martabat rendah pun. Jangan lupa akhirat. Takkan semua nak warak belaka. Semua nak jadi khawah belaka. Tak jadi gitu. Nah, tak apalah nak jadi ahli tasawuf pun. Tapi tinggal hak haram dah. Nah, tak usah buat dah hak haram. Biar martabat rendah pun. Jaga hak syariat dah, hak fiqh. Tak apa dah. Masuk surga martabat rendah. Martabat paling rendah 70 orang isteri. Dah tanah sejauh mata memandang. Mahal tanah jauh mata memandang. Ketahui olehmu bahawa harta dunia yang dibuat menolong bagi akhirat itu tidak dicela akan dia akan harta. Bahkan elok juga, molek juga. Harta dunia guna untuk akhirat, molek. Bahkan akhirat ni tujuan dunia, jadi dunia. Batu jaga baik akhir zaman. Rupa dunia jadi akhirat, rupa akhirat jadi dunia. Nah, rupa dunia. Nah, tapi hati akhirat. Dia hati je masalah. Buat kerja akhirat. Rupa akhirat dah, ngemiskan buruk tapi hati nak ke dunia sama. Lambat orang bagi piti semua. Nah, kita tengok Allah kata 1/2 juta dunia kan apa? Nah, 1/2 juta harga kereta. Nah, buat pergi ngajar akhirat jadi. Betul tak? Jadi akhirat. Dah gerak kereta, biarlah kuda. Bonek belakang ikat dengan dawat jemur kain. Tak? Liring campur nak cabut. Tak gisu kan? Buang musim apa lagi? Nama ada ramai. Nampak rupa akhirat. Tapi dunia. Nampak macam zuhud dunia. Batu hati tu kena baiki. Nah, kaya miskin yang dikawal, yang jadi juru hati kita. Qad aflaha man zakkaha. Bertuah sungguh orang yang boleh bersihkan hati dia. Dan hati bersih. Nah, kaya lagu mana pun tak lupa Allah. Meretah so Nabi Sulaiman, so mana kerajaan dia, tak lupa Allah. Kita baru meretah kampung, mekta koti balaraya, koti sorang, koti tu baru jaga kampung baru. Nabi Sulaiman jaga dunia. Jin ikut kata dia. Segala jenis jin ikut kata dia. Jin jahat, jin hadari, habis ikut dia. Nah, kita baru kampung baru samping dah. Nah, habis. Orang minta buku tek tak bucok. Minta batu antak tak beri. Nah, sombong dah. Dunia tak salah. Tapi hati kita jadi juru, ini jadi akhirat. Jadi akhirat kan. Baca-bacalah sebaris syair ma ahsanad dina wad dunya idza jitama'a la barakallahu fid dunya bila din. Maksudnya amboi eloknya agama dan dunia apabila berhimpun keduanya tidaklah memberi berkat Allah Ta'ala dunia dengan tidak ada agama. Kata penyair ini comel sungguh kalau dunia dan akhirat kita dapat. Ni yang Allah Ta'ala ajar kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Tuhan kami, atina ni datangkan kepada kami. Mana minta lah kami nak ni akan dunia, iaitu hasanah. Hasanah ni ulama-ulama tafsir menjelaskan sihat tubuh badan, ada keluarga yang baik, ada rumah yang besar, ada kerendaan yang selesa. Nampak? Itu hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat pun nak hasanah juga. Ini golongan yang selamat. Nah, dia kata kena cela cari harta kena cela, cari harta saja. Tak cari akhirat. Hak tu yang kena cela. Dalam satu hadis daripada Ka'ab bin Iyad radhiyallahu an, Nabi sallallahu pernah bersabda, inna likulli ummatin fitnatan
Wa fitnatu ummati al-malu. Sesungguhnya bagi tiap-tiap umat itu dia ada fitnah. Fitnah umat aku harta fitnah. Harta benda kesenangan. Fitnah ni lagu mana kak fitnah? Fitnah ni maknanya kalau kita tak pandai kawal dia, tak jaga molek, maka dia memberi kerosakan kepada kita. Itu fitnah. Nampak? Macam perempuan itu fitnah mana? Mana kalau tak kena cara nak memberi rosak orang lain. Itu fitnah. Jangan main harta. Mana kalau harta banyak, dalam hati kita ingat harta ni tak kekal, maka harta tu dia tidak menguasai kita. Cuma rolik, bila banyak dia jadi lupa. Cuma rolik, bila kaya rolik jadi sombong. Rolik, tak mesti gitu. Nah, bukan wajib gitu. Batu kena jaga. Kena jaga. Bukan zuhud ni maknanya tak ada harta, kan? Ada harta dikira zuhud kau. Sebab apa? Bagi dia harta ni hanyalah bayangan semata-mata. Yang kekal abadi apa yang di sisi Allah. Nampak? Ma indakum yang fadu wa ma indallahi ba'. Apa yang di sisi kamu akan lenyap. Apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Nah, hak tu kita kena ingat. Bukan zuhud ni maknanya rumah buruk, tak ada kenderaan, jalan kaki. Itu bukan zuhud. Waktu basah. Hati ni, zuhud ni hati. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Dzarrin, bahawanya Nabi pernah bersabda, az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal wala idha'atil mal, walakin az-zahadah fid dunya la takunu bima fi yadika aw saqa mimma fi yadayillahi ta'ala atau kama qala. Bukanlah zuhud di dalam dunia itu mengharamkan yang halal, kan? Itu kan zuhud. Benda halal kita haramkan dia, bukan? Nampak? Ada juga orang haram belaka, haram pakai beli kereta, haram beli motor, haram pakai telefon, haram belaka. Haram ada radio berat nandang ini. Faham? Tak kena gitu. Tak apa. Haram radio, haram. Pelik ni. Pandai ada ulama' pula. Haram. Mana radio bukan perbuatan mukallaf. Haram halal ni perbuatan mukallaf. Nak kata haram ya cerdik tu. Macam babi tu mana? Haram babi. Babi haram. Babi dah haram. Tu kena dengar belajar. Tak. Babi dah haram. Dia kata haram, makan babi. Itu haram. Nampak lagi? Makan tu perbuatan kita. Halal haram ni muta'allikum bi af'ali mukallafin. Halal haram ni dia kait dengan perbuatan mukallaf. Dia babi sekor duduk lakubang itu. Bunyi. Haram. Tak haram tu duduk situ. Dia kata haram, kita pergi ambil sembelih kat surau makan Muhammad. Tu haram. Dia gitu. Nampak hari yang? Nampak tak apa? Dan bukan membuang-buang harta. Itu bukan zuhud. Lepo piti, lepo habis kati-kati. Baru dengar kitab tasawuf. 2 bulan lalu. Baliknya lepo kati, lepo lembek, lepo buah anak, ada benda. Nyanyikan anak. Bercering nangis. Tak? Hak tu bukan zuhud, hak tu bengong. Faham? Bukan zuhud gitu. Dan tetapi zuhud pada dunia itu tidak adalah harta yang ada pada tangan kita lebih gagah, lebih teguh, lebih meyakinkan daripada apa yang di sisi Allah. Hak tu baru zuhud. Walaupun kita ada rumah, tapi kita yakin rumah yang disediakan oleh Allah di dalam syurga lebih molek. Walaupun kita ada maknanya pitih ini tidak kekal abadi sampai bila-bila. Walaupun kita ada mah banyak harta pekerjaan, pangkat dan sebagainya, kita yakin semuanya akan tertanggal bila sampai masanya nanti. Ni orang zuhud. Kerjaan hati, bukan jalan duduk. Zuhud tu bukan zuhud. Tu sakit kau. Hati. Orang-orang
Orang yang sangat jaga kira dan cerdik yang sempurna, mereka itu tidak pandang sekali-kali segala hal dunia. Wallahu a'lam. Jadi duduk setengah jam boleh tak? Baca soalan ni, banyak sikit ni. Mengikut mazhab Syafi'i, sekiranya seorang lelaki tersentuh wanita tanpa nafsu, maka wuduknya tidak terbatal. Bolehkah jelaskan? Apakah hukum bermain catur? Adakah ada dalil dan hadis yang berkaitan? Yang ketiga, apakah hukum menghadiri konsert yang kononnya konsert amal? Ditanya mengikut mazhab Syafi'i, sekiranya seorang lelaki tersentuh wanita tanpa nafsu, maka wuduknya tidak batal. Bolehkah jelaskan? Mana pula ni? Tak je dengar gini. Yang kita duduk belajar lah selama ni, sentuh wanita tanpa berlapik ni, dalam mazhab Syafi'i je batal. Dalam mazhab lain dikait dengan sengaja, dikait dengan syahwat. Mazhab Syafi'i tak kira sengaja tak sengaja pun batal. Jadi juga mana soalan ni? Nak jelas gua ni. Itulah penjelasan kita. Nah, dia kata lagu mana? Dia kata mazhab Syafi'i sentuh perempuan, nah, kalau tak ada nafsu tak batal sembahyang. Sila jelaskan. Jadi kita jelaskanlah. Nah, mengikut mazhab Syafi'i, sengaja atau tak sengaja, nafsu atau tidak, sentuh batal sembahyang. Itu penjelasan kita. Nah, jadi silap, fakta ni salah. Fakta ni salah. Dalam mazhab Syafi'i batal, dalam mazhab lain dikait. Kalau naik syahwat batal. Mazhab Syafi'i sentuh sengaja ke tak sengaja batal sembahyang. Melainkan yang tak batal sembahyang sentuh dengan sengaja, air sembahyang mayat tak batal. Itu mazhab Syafi'i. Kalau hidup ni sentuh batal, mayat tak batal. Mayat tu dia ada wuduk dah, tak? Umpamanya kemudian mari isteri dia cium atas dahi dia, tak batal sembahyang mayat. Tu tak batal. Kita pergi bahan batal pula tu. Jadi balik belah kali ni. Mazhab Syafi'i saja antara 4 mazhab yang dia itlaq, tak ada kait. Sentuh orang perempuan yang bukan mahram, yang sah nikah, batal air sembahyang, sama ada nafsu syahwat ataupun tidak, sengaja ataupun tidak. Bahkan dalam kitab Kifayatul Akhiyah, tua bangka pun batal kau. Tua khitah batal juga. Mayat tak batal. Darah yang tukar tiup batal sembahyang. Mayat tak batal. Apa hukum bermain catur? Adakah dalil dan hadis yang berkaitan? Baik, ada hadis tentang bermain catur, tapi mazhab Imam Syafi'i dan ashab dia tidak mengatakan hadis ini sahih, bahkan mendhaifkan hadis ini. Hadis ini telah disahkan oleh ulama-ulama mazhab yang lain, umpamanya mazhab Hanbali dan mazhab Maliki. Begitu juga satu kaul daripada mazhab Hanafi. Mereka akan mengatakan hadis itu sah. Imam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i mengatakan hadis itu tidak kuat. Jadi dalam kes main catur, 4 mazhab ini hanya Imam Syafi'i yang mengatakan main catur makruh sahaja. Kerana tilik kepada semua permainan yang bukan datang sunnah dikira makruh. Makruh tak berdosa. Dengan syarat tidaklah sapa, maknanya lalai daripada sembahyang. Adapun mazhab lain, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, maka pendapat yang kuat di dalam ketiga-tiga mazhab ini adalah haram main catur. Bahkan ada satu pendapat Imam Hanbali mengatakan barang siapa yang main catur, sama seperti tangannya menyentuh dengan najis. Tangan ni macam jamuh najis. Main catur ni diharamkan oleh jumhur ulama. Dalam mazhab Syafi'i paling ringan, iaitu makruh. Makruh je main catur. Makruh tu main secara sembunyi. Jangan masuk kelab catur, jangan buat pertandingan catur, jangan siapa terang-terangan tunjuk depan orang. Main susuk-susuk, 2-3 papan berhenti, jaga semayang. Hukumnya makruh. Jangan siapa buat pertandingan seorang-seorang. Dia gitu. Apakah hukum menghadiri konsert yang kononnya konsert amal? Tengoklah konsert lagu ni. Kalau orang lelaki nyanyi, orang lelaki yang dengar, boleh kata tujuan amal nak kutip derma. Orang lelaki nyanyi, orang lelaki dengar, ada pendapat mengatakan haru tak haram. Boleh tahan kira taklid.
Nah, takut yang nyanyi orang puang orang lelaki tukang dengar, orang nyanyi orang lelaki orang puang tukang hadir. Itu bukan konsep amal tu. Nah, haram konsep itu tak boleh hadir. Satu kenyataan dikeluarkan oleh Dr. Masyitah mengatakan kalau si pencuri itu dihukum dengan memotong tangan, maka mana mereka hendak bekerja, lebih baik beri pekerjaan daripada potong tangan. Boleh jelaskan apakah kenyataan itu boleh membawa kita kepada murtad? Kalau tujuan perkataan ini kerana nak menafikan hukum tangan, hukum potong tangan, ataupun nak mengajak manusia supaya jadi was-was atau ragu-ragu dengan hukum Allah, maka ini kerja munafikin. Orang yang berkata pula dia tak yakin dengan hukum ini dalam hati dia, maka jelas dia telah kufur kepada hukum, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harap-haraplah ini adalah tersilap kalam daripada Dr. Masyitah. Mudah-mudahan kembali membetulkan kalam dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perkataan dia kalau silap hari bulan, niat yang salah menyebabkan jadi ridah, jadi murtad. Kita ambillah perkataan dia ginilah, orang curi ni, kita kalau curi, kita beri dia pekerjaan. Cakap benda gitu. Nah, tak ada orang dalam dunia ni kalau orang curi beri kerja. Ada orang buat gitu dalam dunia? Tak ada. Nampak? Jadi perkataan ni memang bodoh sungguh lah. Bodoh sungguh. Dia ni curi, ditangkap kerana mencuri ring kereta. Bila sabit kesalahan, kerajaan pun ambil kerja kedah raya. Dia ni ditangkap kerana memecah apa benda ni, bank pada waktu malam. Sabit kesalahan, maka diberi menjadi ketua security bank. Dah ikut kata dia. Dia ditangkap kerana menggelapkan wang, maka ditangkap, sabit kesalahan, dilantik menjadi pengurus besar bank. Gitu buat kerja. Mana perkataan ini adalah bodoh yang paling bodoh. Bodoh lah. Bodoh. Dah bila bodoh, kena tarik balik PhD dia. PhD ni orang cerdik. Dah kalau bodoh, dah boleh PhD. Dia boleh beri. Kena tarik balik. Tamu tarik balik PhD, tarik balik perkataan. Ini keluarlah apa yang saya cakap baru-baru ni, yang kecoh baru ni adalah bodoh daripada saya, bodoh saya habis-habis bodoh. Kenapa gitu? Tak gitu baru selamat kita. Allahu Rabbi, macam-macam hal ni. Dalam hadis mengatakan semayang secara berjemaah itu 27 kali ganda kelebihannya. Soalannya, apakah kurang pahala semayang seorang itu bila dia selesai semayang terus ia bangkit dan duduk di tepi tiang dan dinding? Semayang jemaah 27, tapi kalau lepas semayang terus duduk kat tiang, terus duduk tepi dinding, ini tak ada kait-kait ngait hak ni, tak ada mengurangkan pahala jemaah hak ni, tak ada masalah. Cuma kita ikut sunnah Nabi, perintah Nabi. Kalau kita lepas semayang, kalau kita tak ada kerja nak keluar dari masjid, kita jangan lari, kita duduk situ dulu. Kerana Nabi SAW dia sentiasa dilihat oleh para sahabat setelah menguri salam, maka dia tidak akan beranjak melainkan telah menyebut beberapa perkataan wirid dan zikir. Jadi kita nak beranjak, nak menyandar, sebut dulu sikit. Kalau ngustam belakang tu lain sikit, nak tamu belaga lutu. Nak pergi lari duduk menyandar luar, wirid dulu sedikit. Kerana itibak Nabi SAW ikut perbuatan dia. Inilah amalan sahabat. Tak ada lepas Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bakal lari belakang dak. Mereka ada kerja. Mana sebut dulu benda-benda, zikir-zikir, wirid-wirid. Kurang-kurang Allahumma antas salam, istighfar 3 kali, baca doa. Lagi. Nak luar ke, tak ada masalah, tak wajib wirid-wirid ni. Tapi kalau masuk di dalam apa yang dibilang oleh pengarang kitab Fathul Mu'in, bahawasanya dia antara fadilat 27 berjemaah ini termasuk juga maknanya dapat bersama-sama selepas daripada salam, membaca wirid, berzikir bersama-sama cara berjemaah mengikut imam. Maknanya kalau satu perkara ni ditinggal, fadilat 27 nya tinggal 26. Hal tu yang segera kita faham daripada kekurangan yang telah dia lakukan. Dalam kitab Fathul Mu'in dibilang kok mana 27 ni? Rapat sah se, betul sah se. Kata amin bersama imam se. Pak dah situ, bilang-bilang 27 termasuk dengan wirid-wirid tadi. Duduk bersama imam, sunat kita bangun setelah imam beredar daripada tempat ni. Kalau tak ada kerja, imam tak gerak, jangan gerak. Bab berjemaah ni bukan mula daripada takbir sampai kepada salam, bermula daripada azan sampai kepada selesai imam beredar daripada tempat. Dia panggil fadilat jemaah, lama masa tu.
Semasa semayang saya lihat ada orang sapu muka dan ada orang tidak sapu muka ketika selepas salat. Apakah hukum nyapu muka? Ni masalah hak tulis dah sama. Nah, masalah sapu muka. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sapu muka. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak sunat sapu muka. Dan yang lebih ramai daripada kitab-kitab fiqh tidak sebut pun hal ini dalam kitab-kitab mereka. Sama ada kitab fiqh ataupun kitab hadis. Sebahagian kecil daripada ulama-ulama fiqh ada sebut perkara ini. Yang berlaku lagu tu kerana hadis sapu muka ni hadis yang dhaif. Bukan hadis hasan ataupun hadis yang sahih. Nah, maka itu tidaklah sepakat ulama-ulama mengatakan sunat. Sebahagian daripada ulama mutaakhirin menyebut perkara ini adalah sunat di sisi mazhab Syafi'i kerana meraihkan hadis apa benda ni sapu muka. Nah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, Imam Nawawi sebut hadis ini dalam kitab Al-Azkar. Ada sebut hadis ini dan Imam Nawawi mengatakan hadis ini dhaif. Pensyarah bagi kitab Azkar pula mengatakan walaupun hadis ini dhaif, boleh kita beramal untuk fadailil amal. Jadi kerana itu kita kena faham sapu muka hanyalah masalah khilafiyah. Siapa yang tak sapu muka kerana nak beramal dengan hadis yang hasan dan sahih saja, maka perbuatannya adalah betul. Dan siapa yang sapu muka kerana nak mengikut sebahagian daripada ijtihad pendapat ulama-ulama mutaakhirin mazhab Syafi'i, dia juga adalah betul kerana yang diikut adalah ulama-ulama. Yang kata sunat tu bukan orang jual skring, bukan orang cari upung-upung, sebahagian daripada ulama fiqh, maka boleh dia taklid juga. Pada pagi Jumaat imam sujud tilawah dan makmum pun mengikut imam, tapi setengah makmum tak layak tak niat sujud tilawah, adakah sah sembahyangnya? Jawabnya sah. Kerana sujud makmum pada ketika itu tidak perlukan niat, hanya mengikut imam semata-mata. Yang wajib berniat adalah imam sujud tilawah. Nak sujud tilawah wajib berniat bagi imam. Makmum turun ikut imam, tak payah sujud tilawah. Sama tak payah niat sujud tilawah. Sama macam masalah sujud sahwi. Imam nak sujud sahwi wajib niat. Makmum tak wajib niat, hanya ikut imam. Oleh kerana imam tu sujud, kita diperintah untuk ikut imam. Ju'ilal imamul yutamma bih, dijadikan imam supaya kita ikut dia. Maka bila imam sujud sahwi dengan niat, kita ikut, tak payah niat kerana kita ikut perbuatan imam, bukan kita yang luput. Nampak? Dia tadi kata dah bang 5 rakaat kena naik juga, kan suruh ikut. Hak kata yutamma bih ni supaya diikut, perkara yang disuruh syarak saja. Adapun sujud sahwi, sujud tilawah, syarak suruh, maka bila imam buat kita ikut. Ada pun naik 5 rakaat, syarak larang. Bila tersalah kita tak boleh ikut. Itu beza. Ketika sembahyang berjemaah saf barisan depan masih belum penuh, tapi mereka buat saf di belakang pula, apa hukumnya? Hukumnya bila depan tak penuh lagi, kita pergi buat baru pula kerana malas nak pergi depan tu. Maka kuranglah fadilat berjemaah. Bukan luput pahala jemaah, luput fadilat jemaah. Kalau jemaah orang lain dapat yang cukup segala syarat rukunnya, dapat 27, mungkin dia dapat 24, mungkin dapat 25. Jemputan kahwin yang banyak di musim cuti sekolah menyebabkan saya tak dapat hadir semuanya, disebabkan jarak perjalanan yang jauh dan masa yang singkat. Sedangkan jemputan itu wajib dihadiri. Tolong beri penjelasan. Baik, bila orang panggil kita jemputan kahwin, kalau kita tidak ada keuzuran, kemudahan bagi kita, maka hukumnya di sisi mazhab Syafi'i, pendapat yang paling muktamad, wajib kena hadir. Wajib kena hadir. Maka kalau ada uzur dah wajib hadir. Di antara uzurnya kita tak ada nak pergi kerana terlampau banyak sangat, maka kita beritahu uzur kita itu, maka terlepas kewajipan hadir. Mudah. Macam sekarang telefon lah, SMS atau surat lah, email ke apa, nak pergi mana nak mula-mula makan ngecam, dah takkan nak pergi pukul 8 tak, pukul 10.30 kalau tak ngecam, lepas ngecam tu dina pula Jabi tu. Lepas tu ulu kalau berang desa dang nak pergi badan rebos lekok tidur di aje pokok nak dah anak nak makan nasi pergi rumah begitu gini, nak ambil anak sekolah lagi, tak ada pada zaman kita ni, tak ada kalau gitu. Maka minta uzur, minta uzur. Bila jumpa dia kau buat bukan minta uzur di rumah dia, selalu di rumah baik makan selalu, hari lain apa uzur dia. Macam sekarang senanglah SMS. Sekarang kita dapati ramai orang yang membina rumah besar dan cantik dan bahan binaan yang mahal dan perhiasan yang indah, makan belanja yang banyak. Tidakkah ini suatu pembaziran? Baik, dia kata membazir kalau buat mau pelosok, memang membazir pun. Kalau lebih daripada hak membazir. Membazir ni dia ada dua jenis. Membazir yang kata saudara syaitan dalam Quran tu membazir yang haram. Membazir yang tak sampai hak saudara syaitan, membazir yang makruh saja.
Sekurang-kurang membazir itu makruh, tak ada harus. Kerana perbuatan membazir itu tidak baik. Membazir yang melampau batas haram, membazir yang tidak melampau batas makruh. Jadi nak melampau batas, kita nak tengok keadaan pendapatan dia lagu mana. Dan kalau dia buat rumah dia 1 juta, tapi kita tak tahu dia beri sumbangan pula untuk buat banner masjid, banner madrasah, kita nak kata kau. Kita nak banding dengan sumbangan ni. Nak kata membazir dah lalu bodoh lagi kata dah. Tapi kalau orang yang memang jenis hayang roket dengan perkara agama, hanya mengumpul harta benda, buat rumah besar-besar, boleh kata membazir yang sangat disela syarak. Boleh kata dah betul. Sebab orang hak jenis orang kaya-kaya dah, takkan nak suruh buat rumah sama besar dengan kita. Kita nak tak ada pitih tu. Kalau ada pitih besar dia. Nak tak ada pitih tu cakap tengok muka kena. Memang kita nak tahu dah tak ada usti lagi. Jadi tengok atas orang lah. Dia membazir doa lalu tak boleh juga. Macam kita tengok orang siapa jang ratus ribu tu haram lah. Ratus ribu jang, jota-jota harga jang pun benda. Lepas serabok ada jang apa benda. Kereta 15 buah. Badan sapu bulu ayam pagi-pagi. 15 buah nak pergi mana? Itu membazir yang haram. Walaupun halal sumbernya. Berdoa lalu. Kita boleh beli maknanya baju harga 200 ya. Heran dia aku baju 200. Tapi kita beli baju 100. Zuhud juga dia panggil. Kita boleh beli baju 200. Tapi kalau kita beli kat 200, bukan saudara syaitan tu. Bukan hak tu saudara syaitan. Perkara-perkara yang tidak beri manfaat langsung. Membazir, itu yang kata membazir saudara syaitan. Dengan pitih banyak buat dengan bakar bunga api, tu membazir saudara syaitan, membazir yang haram. Kalau setakat buat rumah besar, rumah lawa dah dia banyak pitih, sumbernya halal belaka. Dia pula kebetulan orang yang taat kepada Allah, susahlah kita ni. Kita terlincir kalang kepada dia, kita bertanggungjawab pula, kita hina dia apa semua. Mana tahu dia di sisi Allah Ta'ala mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau dia paling takwa, tapi cuma kata dalam kitab-kitab, dalam syarahan-syarahan ulama-ulama, atas dasar borong gitu, bukan mesti lagu tu. Janganlah kita nak kepada kekayaan, nak kepada rumah besar, benda ni barang tidak kekal dan sebagainya. Sebagai cakap mensedapkan kalam, nak beri peringatan kepada orang. Bukan makna bila kita tengok orang besar, kata tak pakai ni, niat dalam kitab ni tak pakai. Jangan kata gitu. Jangan kata gitu. Takut kita ni dihujah balik di akhirat nanti. Dia beri sumbangan gitu gini pada kerja-kerja agama apa semua, kita tak ada benda. Walaupun rumah ni kita tengok 400,000, 500,000, tapi dia habis 3 juta dah, duk atur ke Palestin, duk berikan anak yatim apa semua, kita nak jawab depan Allah Ta'ala. Ni maknanya untuk diri kita. Fiqh ni untuk orang ramai beramal. Kita nak qanaah, kita nak zuhud, jangan paksa pada orang lain. Itu untuk amalan diri kita sendiri. Apakah yang dikatakan fasik? Bagaimana seorang boleh dikatakan fasik? Saya masih lagi keliru dan buntu. Bagaimana pula jika orang yang fasik menjadi wali nikah, sembelih mereka menjadi imam dan sebagainya? Baik, di sisi ulama-ulama fiqh mengkategorikan fasik ini sebagai orang yang melakukan tidak mahu menurut ketaatan kepada Allah. Al-khariju min ta'atillah, orang yang keluar daripada ikut perintah Allah. Umpamanya mengerjakan dosa besar, walaupun sekali, dikira fasik. Sekali dia minum arak, fasik. Sekali melakukan riba, fasik. Sekali melakukan perzinaan, fasik. Sekali saja memberi sokongan kepada orang yang zalim, fasik. Sekali saja dia menipu harta benda orang dengan nilai yang besar, fasik. Dia menipu orang nilai yang kecil, tak fasik. Sebab fasik ni dia besar. Kita curi duit orang kaya, kita curi 5% duit orang kaya, tak ada fasik. Kita curi serial duit orang apa-apa kedana, jadi fasik. Pasal dosa besar. Tu dia ada kategori dia pula. Jadi pada umumnya biasanya ulama-ulama dia buat meringkaskan definisi fasik ini orang yang melakukan dosa besar walaupun sekali, ataupun orang yang kekal buat dosa kecil. Buat dosa kecil. Umpamanya main bola akal dua pendek, dah ada fasik sekali main 3 kali turun padang dua pendek, jadi fasik. Faham lagi? Jadi bila fasik dia boleh menjadi imam sembahyang, tak boleh menjadi wali nikah. Tak boleh menjadi saksi. Imam sembahyang boleh. Jumhur ulama mengatakan sah sembahyang di belakang orang yang fasik. Orang fasik, orang yang melakukan dosa, orang yang beriman pada Allah tapi melakukan dosa. Imam sembahyang, jumhur ulama kata sah. Boleh jadi tok imam. Tok imam sujud jatuh nombor ekor 2 pin. Memang fasik. Dah kena qada sembahyang, tak payah qada.
Ini pandangan jumhur ulama. Dan kalau jadi wali nikah ni lain. Wali nikah ni masalah nak menghalalkan kemaluan seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Ni perkara besar. Maka nak kepada wali yang rasyid, yang juruh. Bila ayah fasik kerana main abaikan, beri ke toki. Toki fasik juga, toki kaki belagi ayam. Maka turun kepada adik-beradik. Adik-beradik obat batuk belaka, tiga-tiga beradik. Naik kepada, turun pada anak saudara. Anak saudara toki epek kuda, naik ke pok saudara pula. Pok saudara melakukan maksiat, kaki awet, sekali angkat sebeng awet. Faham umpamanya? Baru pergi kepada sepupu. Sepupu tak boleh gak jadi wali. Pasal hak nak nikah tu dengan sepupu ni lah. Maka latihlah wali jabat agama. Mari hak wali apa benda ni? Wali yang dilantik. Wali yang dilantik oleh apa ni? Oleh pihak pemerintah. Mari wali. Wali hak ada ni, wali juru nikah yang dilantik. Tiba-tiba juru nikah yang dilantik fasik juga. Pasal isyak gang. Juru nikah. Maka baru ketika itu balik semula kepada ayah dia fasik, sah nikah. Mesti gitu kan. Faham? Baru-baru ini seorang ustazah bergelar datuk. Ni jawab dah tadi. Jawab dah tadi. Alkohol, bagaimana proses menghasilkan? Adakah alkohol terhasil daripada penanaman buah-buahan, arak, ataupun ada kaedah lain untuk menghasilkan alkohol? Adakah sama saja alkohol dan arak sehingga tak boleh bawa semayang? Arak adalah najis, bagaimana pula alkohol? Saya masih blur. Blur kelabu lah, dia kelabu lagi. Baik, kebanyakan daripada alkohol ni adalah najis. Adalah najis kerana dibuat daripada, walaupun daripada buah-buahan, tetapi proses itu menyebabkan dia di sisi fiqh dikira sebagai arak. Nampak? Alkohol tu arak lah. Alkohol tu arak lah. Batu orang putih yang ketagih arak, orang putih ni dia kalau minum arak tidak cela. Dia cela kaki arak. Orang putih, orang kafir tu, dia tak cela orang minum arak. Badui minum arak. Tapi yang dia cela kaki arak, tahi arak. Tahi arak ni panggil alkoholik. Alkohol depan. Lik tu memang kaki arak lah. Jadi alkohol tu arak lah. Jadi yang masalahnya sebahagian daripada ulama-ulama mutakhir ini zaman moden dia kata dimaafkan sedikit yang duduk pada perfume, pada minyak-minyak wangi. Tapi kita lebih cenderung pada ulama-ulama dahulu mengatakan walaupun sedikit, tapi kita nak bawa ke dalam sembahyang dalam keadaan sengaja lagu tu, dalam keadaan ada lagi pewangi yang tidak ada alkohol, sebaiknya kita tinggal benda yang ada alkohol. Walaupun benda tak ada khilaf, kita keluar, kita pergi pada tak ada khilaf. Minyak atau yang tak ada alkohol, jelas kita bersih daripada tomahan-tomahan sebahagian daripada ulama yang mengatakan najis, maka jurus selalu dah sembahyang kita. Saya solat fardu, selepas selesai solat saya baru tahu kurang 1 rakaat. Bolehkah saya bangun tambah 1 rakaat saja? Sedangkan saya sudah wirid baca Al-Fatihah dan baca ayat kursi, adakah dikira sudah putus wala? Baik, dia 3 rakaat, sepatutnya 4 dia pergi salam. Lepas salam dia wirid panjang dah, maka jawab ulama-ulama fiqh, maka putus wala dah. Bukan putus wala, maknanya dia banyak sangat panjang. Perceraiannya panjang sangat. Dia sedikit sahaja. Kita baru boleh kata Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma antas salam minkas salam. Teringat 3 baru dalam hati. Boleh naik lagi kerana sedikit. Faham tak? Sedikit sangat perceraian. Naik, niat masuk dalam sembahyang semula, tambah 1 rakaat. Takbir, baca Fatihah, rakaat, iktidak, sujud 2 kali, tahiyat akhir, sujud sahwi, salam. Ni panjang tau. Baharallah, baharallah, baharallah. Lama tau. Naik bahasa rakaat mana boleh. Dia kalau pendek 2-3 patah boleh. Kerana kita tersilap. Tak usah kata wirid, kita cakap kalau dunia dah atas semayang. Kalau tersilap. Nampak? Umpamanya kita tengah semayang, kita sengaja cakap, anak dia tegur, ayah, batal semayang. Batal. Syarat kita sengaja jawab. Tapi kalau kita terlupa maknanya tidak batal semayang. Anak kita kata, ayah. Kita pun, ya. Tak ingat. Aku semayang ni. Tak batal. Ingat tu? Kalau berlaku di rumah ni. Pasal ni. Setengah ulama dia kata 5-6 patah. Ayah, ya, atas rumah dia kata. Tengah semayang. Dalam tayat akhir, atas rumah
Gua ni pula aku cakap atas umur 3. Dah atas lagi. Dah atas lagi. Juga kita rekod. Nah, 5 6 patah. Kalau panjang sangat atas. Nampak? Ayah ya, tahu apa ni? Mung hamba panggil hamba benda tau. Panggil hamba nak semayang hok. Tu batal dah tu, dia tengah semayang cakap gitu. Apa hukum naik buah musim? Tanya juga hari ni. Acak benar ustaz sebut kalimah keramat ini. Baik. Buah musim tu dah ditanya. Dah kita duk kata mau buah musim tu buat apa? Tak boleh ke guana? Baik, kita jelaskan dah. Kalau kita kata mainan-mainan gitu, buah musim ni dia sama macam orang nyanyi ni kalau apa dia haram sudah. Buah musim ni tak ada hukum. Buah musim ni dia buat bukan hukum. Nah, baik, buah musim dibuat untuk apa? Buat untuk permainan kanak-kanak. Permainan kanak-kanak ni haru tak? Haru, bukannya haram. Dia kata naik buah musim tak pergi mayang. Siapa tinggal gari isa, hak tu haram tu. Bukan naik buah tu haram. Faham? Dia gitu. Naik dengan orang puang bukan bini kita naik buah. Mus pasang atas buah. Keling tukang pusing. Tokel tukang bahan piti mata ripi. Melayu bodoh tukang naik. Nak, bapa budak-budak kecil pun nondong. Dah beli tiket dah dia naik. Dia pusing, dia lepas pusing, habis pusing kan pergi bawah, dia turun. Bila turun, orang hak beratur boleh naik. Dah budak-budak memang pas pigah, set tua mau naik. Nah, tujuan buat untuk budak-budak, orang tua naik. Jadi bodoh. Nah, kalau bodoh. Kalau haram jadi haram, bukan atas buat tu. Ni kaki ni nak naik, ni tanya ni. Tak salah naik lah, tapi untuk budak-budak temang anak naik dah tak masalah. Anak nak naik duduk seorang takut jatuh, bawa dengan ayah je tak apa, untuk imam naik. Nah, bukan marah kata haram tau. Saya kerja sebagai pemandu, tempat saya kerja di rumah saya dalam 5-6 km saja. Bila sampai tempat kerja, majikan menyuruh saya hantar barang ke satu tempat yang lebih 2 marhalah. Musafirlah saya sampai sana waktu zuhur, belum semayang lagi. Lepas itu saya balik ke tempat kerja masuk waktu asar dan belum balik ke rumah lagi. Soalan saya, bolehkah saya jamak qasar semayang saya itu? Jawabnya tak boleh. Nah, kerana dia pergi tempat kerja dia. Dia pergi tempat kerja tu bukan niat nak musafir. Nah, dia sampai tempat kerja, dia pada tempat kerja tu dia bermusafir. Jadi kalau dia nak qasar dan jamak, balik daripada marhalah tu sebelum sampai kepada mukim tempat dia kerja tu. Maka boleh. Umpamanya dia duduk di waktu tapis tempat kerja dia di sini. Nah, kerja di kedai buduh. Nah, tu lah hari tokel kata mugi atas telur hari ni. Kemamang. Nah, dia pun pergi di Kemamang, balik Kemamang dia nak kat dia taruh bank ni nak jamak qasar. Tak boleh. Nampak? Bab destinasi dia gitu. Daripada dia mula bermusafir. Faham? Jadi dia balik, dia sapa di Sendring, Kolibah, dia boleh jamak qasar. Sapa kat tempat dia kerja ni, sesuatu tukar je kerja, dia balik di waktu tapis. Nampak? Mereka dia niat daripada awal, daripada rumah nak keluar musafir. Niat nak musafir, sampai di tempat kerja ni boleh dah bahang. Nah, zuhur tu dalam keadaan qasar. Balik pula singgah sini asar qasar pula boleh. Kerana dia niat musafir. Faham lagi? Tak dah ni tau. Soalan terakhir lah.